Okay, Assalamualaikum. Hari ni saya nak tunjuk sikit macam mana nak install Okay. Okay, kita tengok macam mana nak install kita punya software tu. Okay, software ni ada dekat CDOS. So, you all boleh buka dekat CDOS tu di bawah Fundamental Programming. Okay, bawah Fundamental Game, ke dalam tu kita ambil bahagian software lah. Software installer. Then kita klik tu dan kita boleh ambil software DEV C++ ni. Okay, bila klik download, macam saya bila saya download, saya masukkan dalam folder saya lah. Jadi depends on what folder you nak letak. So macam saya letak kat local disk saya lah. So nanti dia akan keluar zip file macam ni. Okay, bila zip file macam ni, awak klik dia tak boleh terus keluar. Sebab bila awak klik dia akan keluar zip punya format. So apa yang awak buat, awak kena right click dekat situ. Okay, pilih. Okay, kalau macam saya, sebab komputer saya pakai 7-zip. So it depends on your PC lah. Kalau software you pakai WinRAR lah. Kalau you pakai WinZip lah. So untuk saya pakai 7-zip. So actually dia punya menu ni biasanya sama. So you kena extract. So you jangan extract here. If you extract here, dia akan extract everything files dalam folder ni. So dia akan jadi tergabung. So you buat extract to software backslash. Okay, software slash ni nanti bila you tekan extract ni, dia akan extract lah file tu dan dia akan create dalam bentuk folder software yang nama yang sama lah, tapi dalam create betul-betul real folder lah. Sebab ini adalah compressed file. So untuk runkan dia, you kena buka software. Okay, klik dia pakai ni dev cpp ni. Okay, software dev cpp, klik. And then you pilih dev cpp yang sebelah sini adalah application. Okay, macam uninstall ni kalau you nak buang lah. So sebelum buat ni, kalau masa mula-mula you copy tu, bawah ni semua tak ada. So dia ada beberapa file. So bila you klik, dia akan install. Oh, dia akan wujud-wujud yang lain lah. So you ambil dev sini, application. So bila klik, okay, untuk first time klik, dia akan ada arahan lah yang you kena ikut untuk pilihan bahasa. So macam-macam lah. So okay, untuk yang ni, you dah buka sini. Okay, dah buka. Okay, untuk buat create satu file baru untuk you buat untuk lab nanti. Okay, untuk lab 1 ni. Lab 1 fundamental. Okay, lab 1 fundamental. So apa yang you kena buat, you kena ikut arahan ni lah. Okay, ni arahan ni maksudnya you kena tekan file. Tekan new, source file lah. Source file nanti dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar macam ni. So yang ni, ini adalah yang tak save punya lah. Ini belum save punya. Okay, lepas you type program ni, contohnya you type nama program ni. Okay, nama program ni. Copy. Kemudian masuk dalam ni. Okay, dan last you tambah ni lah. Tadi saya tak copy yang last ni kan. Okay. Dah dapat ni. Okay, untuk setiap kali lab, make sure you tulis nama macam lah. You punya nama atas ni. Okay, and you punya code siapa lah. So at least ni nama penyaras kita lah, Cik Nipuan Azlina Hairi. So di sini you boleh tengok letak nama you sendiri kat sini. Okay, ini adalah yang you buat. Okay, yang you buat. Okay, tapi sebab di sini untitled, so before you nak compile, you kena save dulu lah. So save as. Okay, save as. Okay, dalam lab sheet ni dia dah tentukan, dia kata kena save sebagai lab1_1A. So you kena follow coding ni lah. Code ni. Tapi untuk ni saya sebab saya tadi saya dah buat dah. Test ni. Okay, saya buat test Okay, save test. So nama program ni adalah test. So sekarang ni dah complete daripada include, main, opennya kurungan ni. Tulis program, tutup kurungan. So macam mana you nak tahu you punya yang you type ni dia okey tak okey. So you kena pergi execute, pergi compile. Okay, dia akan compile sekejap, dia akan ubah coding ni kepada yang difahami komputer. Okay, kalau kita tengok error 0, warning 0, mana
program ni okey lah. Okay, sekarang ni kalau kita tengok apa yang dibuat kat program ni adalah dia nak display satu kenyataan, iaitu kita tengok printf. Okay, printf dia apa? Printf ni adalah ni stop n ni adalah tak salah saya karakter kot. Lupa dia ada dalam teori dia. Okay, printf welcome to Polytechnic Port Dickson. So apa yang keluar nanti adalah welcome to Polytechnic Port Dickson lah. So lepas you compile ada zero error, zero warning. Next, you kena pergi execute, you pergi run. So dia akan keluar macam ni lah. Okay, keluar macam ni. Ni adalah result dia. So you boleh tengok result dia apa. Okay, next. Untuk yang kedua, program tadi tu you kena gantikan dengan program ni. Okay. Apa yang ada dalam ni, you kena buat new lah. Kena file new, source file. Tidak akan keluar untitled tadi macam tadi kan. And then you type arahan ni. Type arahan ni dan save dia sebagai lab1_2a. And then sama juga step dia, save file tu. Okay, save as dia sebagai tadi nama tadi tu kan, lab1_2a. And then macam biasa, execute, compile, tak ada error, and then execute, run. Okay, error ni sometimes you kena jaga. Kadang-kadang satu huruf beza pun dia akan jadi error. Jadi kenyataan dia akan ada kat bawah ni. Okey. Contohnya lah, saya buang F ni Okey, jadi saya buang N. Okey, saya buang N. And then saya execute, compile. So dia akan nampak. Apa dia tulis ni? Okey, printf was not declared in this scope. So awak akan nampak. So rupanya bukan printf, rupanya printf. So bila awak execute balik, compile, okay, baru dia akan keluar error kosong, warning kosong. So bila dia tak ada benda tak betul, akan keluar line tu lah. So bila awak buat declaration macam ni, ni pun sama. Mana kalau sini V besar, you tengok dekat sini mesti V besar. Declaration dia mesti sama. Kalau tak sama nanti dia akan jadi error. Okay, next yang ni you kena modify. Okay, modify yang ni, ini kita tengok kita buat proses sekali. Volume sama panjang kali tinggi kali lebar. Okay, untuk yang exercise 2B ni, awak kena buat weight dengan height lah, kemudian nak kira BMI. So berat berapa sama dengan tinggi kuasa 2. So tinggi kuasa 2 dia kena dengan kali tinggi tu 2 kali lah. Okay, kali 2. So you kena adjust balik ni, buat modification on this program to meet dia punya ni lah. Okay, dia punya integer dalam ni. Okay, apa benda yang awak register tu. So, macam tadi yang ni register kepada length, height dengan width untuk dapatkan volume. So yang ni akan pada karakter lah. Okay. Karakter float lah. Okay. Okay, untuk height ni as a float, weight as a float. Okay. Name as a character. So yang ni kita tengok balik nota hari tu. Awak boleh tengok dalam nota bab 2. So macam mana awak nak declare. Macam ni adalah declare integer. So integer, okay, sini tak ada integer kan. So kalau character mestilah tulis char, C-H-A-R, nama. Okay, char. Height adalah float. Float tak seksa FL apa. Nanti kan tengok balik pada nota bab 2 tu. Okay, bab 2. Nota tu boleh tengok dalam CDOS. Okay, ini INT ni dia kena follow. Kalau integer lah. Kalau untuk character CHAR. Kalau float lah. Okay, coding float ni boleh tengok dalam nota bab 2 ada. So formula you buat formula calculate BMI ni equal to weight, okay, divide by height untuk apa square kan, height square. So dari situ you akan dapat display BMI lah. Ini okay, ini adalah dia punya flow dia. Dia punya ni you kena modify benda ni. So formula ni akan jadi berbeza lah. BMI sama dengan ni, bahagi sama dengan menggunakan simbol stroke. Lepas tu height awak kena kali 2 lah. So awak kena cuba buat lah benda ni. Okay, sudah buat ni, cuba Okay, lepas tu yang kemudian ni adalah discussion ni. Ni awak boleh buat kat lab lah. Okay, draw a flowchart based on the problem given. A program can accept a string integer data entered by the user.
Get the average number and finally show the number. And ini programming tak perlu buat lah. Ini adalah yang bukan tak perlu buat. You kena try buat lah. Okay, kena try buat dalam software tu juga. Tapi you kena buat flowchart dia sekali. So, buat flowchart. Ini flowchart. Okay. Ini adalah program dia lah. Okay, input, masuk data, masuk ni. Okay, dalam bab 2 tu ada contoh-contoh dia yang you boleh tengok dalam bab 2 ni. Kalau kita tengok dalam fundamental programming, kalau kita tengok dekat CDOS, you tengok chapter 2. Okay, chapter 2 ni dia punya kaedah ni memang banyak lah. Dalam ni, okay, boleh tengok contoh-contoh dalam ni. Kena buat modification sikit lah. Contohnya, okay, karakter. Jom. Float, integer, karakter, double float. So macam tadi saya sebut lah. So karakter, apa ayat dia? Char. Char, variable, nama variable dia apa. Okay, kalau integer tadilah int. Tapi sebab soalan yang kedua tu dia nak karakter kan. So karakter. Kalau floating, float lah. Ni. Okay, float. Okay, float. Ni tak adalah, ni biasa. Okay, dalam ni semua ada contoh-contoh yang you boleh refer Okay, saya tengok cuba contoh ni. Okay, ni integer. Ni ada kaedah-kaedah dia lah. Okay, contoh-contoh yang you boleh refer untuk buat lab. Macam ni. Okay, integer jumlah ni tambahkan. So boleh refer. And then ada lagi. Okay, float number. Okay, float ni register. Macam sama juga macam lab tadi kan. Dia kata float. Okay, tinggi kena register as a float. Berat kena register as a float. Nama kita je kena register sebagai karakter sebab dia huruf. Okay. So ni adalah titik perpuluhan. Ni you boleh test dalam ni. Okay, based on kepada nota dalam ni boleh. Okay, macam tadi saya kata key macam itulah. File new source file and then you type program tu. Dah habis type, you kena save as. Save as, letak nama seperti mana dalam lab sheet yang disuruh tu, and then execute. You kena pergi compile, check ada error tak ada error. Kalau ada error you kena adjust lah. Okay, lepas tu run. Bila run you akan nampak output dia apa. Itu saja. Okay, rekodkan output tu masuk dalam lab sheet. Okay, boleh itu sahaja untuk lab hari ini. Okay, apa-apa boleh tanya saya dekat WhatsApp. Boleh tak susah, you try buat, settle. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.